synthesis. DNA replication. Yes, DNA replication. Ini saya tengah recall you guys punya sekolah dulu Ini basic je. Okay. Kalau saya kata kat sini, this one is A to K. Okay. So nak kata after DNA replication, kalau yang ini adalah A, nampak ya? Ini adalah A. And this one is K. How about another one? Is it L to Z or A to K as well? Yang mana? A to K. Is it A to K or L to Z kat sini? It is? Yes, A to K. Very good. Awak punya basic bagus. Okay, A to K juga. Kenapa A to K juga? Because of the DNA replication. We know, awak kena recall balik, DNA replication dia akan replicate the exact copy. So kalau itu adalah A to K, so another one, okay, another arm here is A to K. So dia ada undergo DNA replication. Okay, ini adalah number of chromosome. So saya buat macam ni N adalah number of chromosome is equal 1. N equal to 1. However, kalau saya kata DNA kat sini, how many DNA here? Amount of DNA. Biasanya kita akan sebut amount of DNA. So kalau saya kata kat sini amount of DNA is 1, how about gambar bawah ni? Gambar B bawah ni? How about the amount of DNA? 2. Very good. Okay, pegang betul-betul ni sebab inilah basic yang you guys kena bawa sampai bila-bila. Sampai universiti, sampai PhD, ini yang you guys kena bawa. Okay, kenapa? So awak boleh nampak the number of chromosome is still the same. However, amount of DNA berubah. Dia double, okay, because of DNA replication. Alright, so kita tengok saya nak check awak punya kefahaman. Okay, do cells divide at all time? Yes. Yes or no? Do cells divide at all time? No. The answer is no. Nanti kita tengok. Waktu bila sebenarnya dia tak divide? Okay, why do cells need to undergo mitosis? Kenapa perlukan mitosis? Bagi satu contoh. Growth. Yes, for our growth. Lagi? Siapa nak teka lagi? Kenapa? Waktu bila kita sangat perlukan new cells? Recovery. When we are injured? Yes, untuk recovery. Recovery from injured. Recovery from injury. So sangat penting Okay, saya ambil dua dulu. Kita tengok soalan ketiga. How many daughter cells produce from one complete mitotic phase? Siapa nak teka? Maksudnya dia undergo mitosis. So berapa daughter cells? How many new cells? 2. Very good. Okay, next. What is somatic cell? All body cell except for Yes, it is cell in our body except reproductive cell. yes, reproductive cell. Okay, what are the reproductive cell? Ada dua. Ovum and sperm. Sperm cell, ovum Okay. cell. Sperm cells and another one kita boleh panggil egg ataupun ovum. Okay, ovum ni adalah kita nak kata untuk animal kita tak boleh nak kata plant tak ada ovum. Okay, and then what is the difference between DNA and chromosome? Siapa nak bagi tahu? Saya tak nak DNA lah, saya nak ambil chromatin. What's the difference between chromatin and chromosomes? How chromatin can become chromosomes? Semua ni adalah DNA kromosom DNA, chromatin juga DNA. Tapi macam mana boleh berubah nama dia because of chromatin condensation. Condense and shorten. Okay, so kalau awak tengok dia mula-mula macam ni, dia memanjang kan, dia panjang. Chromatin ni pemanjang. And then yang mana it will undergo condensation and shortening. Okay, so dia akan become shorten and condense kat sini.
yang dipanggil sebagai kromosom. So kromosom is the visible, kita nak kata under mikroskop, kromosom is visible. Kita boleh nampak satu kromosom. Okay, next question. If a parent cell has 24 chromosome and undergo mitosis, so how many per daughter cell's chromosome has? 24. 24. Okay, saya lukiskan. This one is 24 chromosome untuk parent cell. Saya buat P sebagai parent cell and then dia undergo mitosis and complete semua. So dia akan dapat 2 cell. So setiap satu ni dipanggil daughter cells. Okay, how many chromosome in each daughter cell? 12 or 24? Baca betul. 24. Very good. Okay, so saya kata basic awak strong kat sini. Alright, so kita tengok bila we talk about cell division, kita akan refer kepada cell theory. Chapter kedua kita mula-mula sekali. Okay, awak ingat lagi mula-mula bahagian chapter kedua tu kita ada belajar. Okay, ada 3 cell theory. Yang mana yang kedua ni kita ambil yang mana all cells come from pre-existing cells. So meaning the cell yang ada, yang kita nampak is actually the product of the cell division of the parent cell. So nak kata parent cell akan undergo cell division to form daughter cells and that particular daughter cells dia akan become parent cell to undergo another cell division. So dia akan sentiasa divide lah tapi dia bukan at all times sebenarnya. Okay, kita akan tengok nanti dalam cell cycle ada sahaja yang mana dia tak masuk pun cell division tapi dia still lagi dalam cell cycle. Okay, so kita tengok pula perkataan cell division ni, okay, pembahagian sel dalam bahasa Melayu, pembahagian sel we can divide into 2. First one is nuclear division. What does it mean by nuclear? Nucleus. Okay, kita akan divide nucleus. And the second one is cytokinesis. So kita divide apa ni? Cytoplasm. Plasma. Yes, cytoplasma or cytoplasm. Nuclear division ada juga nama lain iaitu karyokinesis. Karyokinesis. Okay, karyo ni maksudnya nucleus. Okay, so kat sini nak kata untuk nuclear division kita boleh bahagikan dia kepada 2 yang kita semua belajar iaitu mitosis and another one? Meiosis. Meiosis. Good. Okay, then saya nak tanya, mitosis. Dia undergo cell division, produce how many daughter cell? 2. 2. 2 daughter cells. Okay, this one is daughter cell. 2 daughter cell saya buat. Okay, ni dipanggil apa? Parent cell. Parent cell. Kita mungkin masa awak belajar dulu sel induk kan awak belajar. Tapi it is actually parent cell. Okay, so this one is saya akan buat sebagai 2N. 2N is as diploid. The cell is in diploid. Kenapa dipanggil diploid? Because of cells. Okay, kalau tadi awak ingat lagi awak kata cell undergo DNA replication. So 2N is actually because of gandaan DNA tu. Okay, the DNA undergo another replication. So kita nak kata sebagai 2N. So daughter cell ni N ke 2N juga? 2N. Sama juga dengan sini 2N. Kita tengok pula meiosis. So kita ambil sebagai satu sel ni which is as 2N. Okay, dia asalnya memang akan 2N. Okay, so dia adalah parent cell. Then kita buat kat sini. Okay, ini apa dia? N. N or 2N? N. Saya ulang balik, N or 2N? N. It is? N, are you sure? To N or N? Cari balik Yang ni awak kena tengok, is it 2N ataupun N? This is your homework juga, esok saya nak tanya. Sebab jawapannya hanya satu sahaja, either 2N or N. Macam mana nak tengok? Awak tengok balik dalam nota awak.
Yang mana dia adalah dalam keadaan sister chromatics dalam keadaan kromatik sahaja. If sister chromatic maksudnya tadi kita tengok gambar ni. Ini adalah sister chromatic. Okay, one chromosome dalam keadaan sister chromatic. Tapi kalau satu sahaja dia label, kalau soalan label satu saja, what is the answer? Chromatic. Chromatic. So awak kena tengok kalau dalam keadaan sister chromatic dia adalah dalam 2n. Kalau dia adalah chromatic sahaja adalah n. Okay, check balik betul. Miss, Ya. sister chromatic tu maksud dia chromatic berkembar ke? Ya betul. Oh, okay. Okay, then kita nak kata berapa banyak, how many daughter cells in meiosis? Is it 2? Kita tak complete lagi. 4. So it should be another round of division. So it should be another one here, another daughter cell here, another daughter cells. So in total is 4 daughter cells. 4 daughter cells and here n or to n? N. Of course n. Confirm kena n. Tetapi kat sini awak kena cari. Apa jawapan dia? So mula-mula dia akan ada meiosis 1. Ada yang bercakap ke? 3N ke? 3N ke untuk yang Atas ni? Tak. Dia bukan 3N. 3N tak. 3N tu 2N. dah undergo apa namanya tu, itu problem tu. Tak, dia takkan jadi Okay. 3N. So dia sama ada 2N or N. Ini cari balik. Cuba boleh buka buku buku SPM awak. It is? 2N. Ada jawapan. N. N ke 2N? Carilah awak. 2N. Kita cari. Okay, then esok saya tanya. Okay, untuk cell cycle, saya mudahkan je. Cell cycle ni tadi adalah cell division. Ingat ya, cell division ni kita nak kata dia adalah pembahagian cytoplasm dan dia adalah pembahagian nukleus. So nuclear division and cytokinesis. Okay, itu adalah cell division. However, for this cell cycle, kita tengok ya, this cell cycle, dalam satu cycle, okay, satu sel tu dia akan undergo whole cell cycle untuk form another cell. So kita kata cell cycle can be divided into 2. Ni dia dalam nota awak ni ada gambar sebiji yang mana okay, interphase and mitotic phase. So interphase here awak boleh tengok dia adalah the longest phase. Okay, dia adalah nak kata about 90%. 90% of the cell cycle is actually in the interphase. So interphase ni sebenarnya adalah preparation phase. Preparation sahaja. Nak kata preparation phase yang sangat panjang, 90% semua sekali. Okay, kalau tengok dalam, saya tengok dalam buku A-level ni, saya baca tadi, dia kata dalam 20 jam, 20 hours preparation. Dalam masa 24 jam, 20 jam tu adalah untuk preparation. Preparation untuk apa? Preparation nak divide. So divide tu adalah dalam mitotic phase. So nak kata interphase ni about 20 hours. Semua ni ada untuk preparation. Prep sahaja. So nak kata prep for what? For cell division. Cell division pula. Betul lah, cell division. For cell division. And then mitotic phase ni kita akan bahagikan kepada 2. Mitosis and cytokinesis. Ingat ya, mitotic phase dalam tu ada 2 proses, okay, ada 2 benda. Pertama adalah mitosis and cytokinesis. Awak kena bezakan what is mitotic phase and what is mitosis. Okay, so mitotic phase ni is about 10% sahaja. Okay, daripada keseluruhan cell cycle dan dia adalah about 4 hours. Pendek sahaja. Okay, 4 jam. Dia macam ni lah. Nak kata, sebenarnya awak nak relate kan, bayangkanlah. Awak nak jawab PSPM, bayangkan soalan PSPM awak jawab, nak kata PSPM tu adalah untuk subjek bio kan. Hanyalah dalam masa beberapa jam sahaja. Tapi awak punya belajar, punyalah lama, 18 minggu kan, 18 weeks tu, nak kata it is actually for just preparation for us to face PSPM at the end. Itulah dia.
So macam interface. So sekarang ni you guys tengah facing interface, preparation. So nanti waktu exam nanti adalah mitotic phase. Itulah dia. Okay, sebab apa? Kenapa kena panjang sangat ni? Sebab untuk memastikan that our cells ready satu dan dia tak salah. Tak salah macam mana saya nak kata? Tak ada nothing goes wrong during cell division. Waktu dia nak divide nanti tak ada semua complete. So amount of DNA complete, amount of organelle complete, so tak ada yang problem kat situ. Itulah sebenarnya kenapa you guys pun belajar lama-lama. Sebab apa? Sebab nak memastikan nanti you guys boleh perform nanti waktu PSPM. Okay, saya boleh relate lah saya cakap seseorang ni. Okay, next kita tengok sikit interface. So kalau tengok interface kat sini, interface ada 3, G1, S and G2. Okay, cuba tengok nota awak tu. Untuk G1, okay, G1, G ni sebenarnya dia refer kepada gap. Tapi bukanlah bermaksud gap tu dia tak ada apa-apa. Okay, gap tu kat sini sebenarnya apa? Dia adalah longest. Dalam interface ni, yang 20 hours ni, okay, G1 is the longest dalam 20 hours tu. So, saya tengok tadi dia dalam 8 hours, dalam 8 jam. Dalam 8 jam, 24 jam kita tu, 8 jam hanyalah dalam G1 phase. Okay, so this one, G1 ni dia kata apa? Waktu ni, apa yang berlaku during G1? What happened class during G1? Volume of cytoplasm increase. Volume of cytoplasm increase. Apa yang dimaksudkan dengan volume of cytoplasm increase? Apa yang sebenarnya actually bertambah? Kenapa dia kata increase? Apa dia? Kenapa dia bertambah? Sebab apa? Dia berlaku? Apa? Cell growth. Cell growth. Okay, cell memang growth, tapi apa yang sebenarnya bertambah sebenarnya? Ada dalam nota awak tu? Apa yang bertambah? Protein, carbohydrate. Very good. Protein, karbohidrat, lipid tu semua adalah menambahkan volume of cytoplasm. So kita nak kata dalam cytoplasm ada macam-macam. So antara macam-macam tu adalah yang ni. Protein, karbohidrat, lipid pun bertambah as well as organelle. So organelle ni kat sini dia akan duplicate juga. Sebab kita tengah nak buat sel saja. Kita bukan nak divide semata-mata nukleus. Kita nak divide the whole cell. So in order for another cell to get the exact copy from the parent cell, dia bukan saja memerlukan nukleus, dia perlukan organelles juga. So kat sini, waktu organelles ni dibuat ataupun synthesize during G1. Inilah function G1. So dia akan increase the volume cytoplasm by duplicating organelles, by manufacturing protein, by increasing energy storage. Okay, energy storage ni maksudnya dia menambahkan lebih banyak mitokondria. Sebab untuk proses mitosis adalah proses yang dia adalah aktif proses yang dia memerlukan tenaga. So untuk prepare ni semua memang dia kena the best one lah. Energy bertambah, protein bertambah, organelle pun bertambah, and then dia proceed kepada S phase. Okay, S phase ni adalah kita nak kata synthesis. S stand for synthesis, in which dia adalah about 6 hours. Okay, S ni adalah synthesis. Apa yang disintesis? Apa yang disintesis kelas? DNA. Very good, DNA. Okay, so kalau saya lukiskan bentuk kromatin macam ni, macam mana rupa selepas dia? This one is satu kromatin. So kita akan nak kata sekarang ni dia dalam 2. Itulah dia. DNA synthesis. Ingat ya, it is DNA synthesis. Bukannya organelle synthesis, bukannya kromosom synthesis. Hati-hati term yang awak kena faham. Adakah dia organelle, adakah dia kromosom atau adakah dia DNA. So sebenarnya kat sinilah yang kita explain tadi tu, yang kita cerita. Yang mana dia adalah daripada dia akan menjadi sister chromatid lah nanti. Okay, nak kata sekarang ni not yet sister chromatids. Okay, so nanti bila masa dah masuk mitosis nanti boleh kita guna term sister chromatid. Sebab apa? Awak boleh nampak kat sini dah ada dua amount of DNA bertambah. So the proses kat sini berlaku apa? DNA replication. Inilah dia. DNA replication yang kita belajar dalam chapter 6 sebelum ni.
Kat mana DNA replication berlaku? Here, in S phase of interphase in cell cycle. Nampak tak spesifiknya dia? Okay, and then we proceed to G2. What happened during G2 class? What happened during G2? Jangan tidur ya, saya harap awak bertahan sikit je lagi ni. Mitochondria in. Okay, so kat sini kita nak kata cell continue to grow and apa yang berlaku semasa G1 tetap berlaku semasa G2. So kat sini adalah about berapa? 4 hours. About 4 hours. There is another second gap phase. Okay, another second gap phase ni. So nak kata proses yang sama exactly berlaku tetapi kali ni dia menambahkan certain organelles yang very very important untuk facing another phase which is mitotic phase. Okay, antara yang dia akan increasekan kat sini adalah mitochondria. Okay, mitochondria dia akan menambahkan lagi. So nak kata cell continue to grow, continue to grow and then protein continue to be manufactured. Okay, tetap dihasilkan. Okay, so settle lah interface. Dah. Senang je kan? Cuba bagi tahu bio ni mudah je. Awak kena lukis dan faham sikit lah. Okay, and then kita masuk mitotic phase. Ni semua orang tahu. PMAT. P-M-A-T. PMAT. Okay, nak kata tak boleh terbalik pun salah satu ni tak boleh. Okay, so kita tengok ni after G2 kita akan masuk mitosis. So what is the first stage in mitosis yang dia akan jumpa? Prophase. Prophase, good. So prophase, metaphase, anaphase ni kita panggil stage Stage in mitosis. Yang lain tu phase lah kita selalu pakai. Okay, so untuk prophase ni kita tengok gambar sebab lepas ni you guys akan completekan the task. Okay, kita tengok gambar ni. Ini adalah G2. Ni nak kata adalah final dia sebelum masuk kepada cell division. This one dia masuk cell division. So cell division kali ni adalah mitosis. So the first step in mitosis is prophase, first one. So awak boleh nampak dia lukisannya macam ni. Okay, saya lukiskan besar-besar sebab you guys lepas ni kena lukis sendiri. Okay, this one is parent cell yang mana? Okay, macam mana lukisan untuk nuclear envelope? Dia macam ni nuclear envelope and then ada apa dalam dia? Ada kromatin. Saya ambil 3. Sebab nanti you guys akan guna sampai habis 3. Okay, kita stick pada 3, kita nak kata 3 ni Okay, so nak kata apa lagi yang ada dalam lukisan ni? Kita ada centrioles. Lagi? This one is centrioles. Lagi? Yang ni? This one Fiber. spindle fiber. Spindle fiber ataupun you guys masa kalau belajar semula SPM tu dipanggil gentian gelendong. Betul tak? Ke gelendong? Okay, itulah dia. So dalam istilah dia sebenarnya spindle fiber. Siapa nak teka? Spindle fiber is made up of Centriole. centrioles, no? Centriole ni adalah yang kat sini. Ni yang saya lorikkan ni. Dia adalah 90 degree. You guys dah belajar chapter 2 sebelum ni. Kawan awak dah present. Spindle fiber is made up of? Microtubule. Yes, very good. Microtubules. Kat mana awak nak jumpa jawapan ni? Awak tengok balik dalam chapter 2. Centrioles. Bahagian organelle centrioles. So sebenarnya awak boleh nampak. Centriole dia tak buat spindle fiber. Tak, sangat salah. It is actually microtubule yang akan buat spindle fiber. Okay, dan microtubule ni juga dia akan buat centrioles ni juga. Tapi dia ada nama lain lah, tubulin tu semua. Tapi saya ambil microtubule. Okay, ni adalah gambar dia. Okay, apa yang saya nak minta you guys buat adalah okay, kita tengok dulu untuk kromosom. What is the chromosome behavior kat sini? What is the chromosome behavior? Shortens and thickens. Condense, shorten and thicken. Siapa yang shorten and thicken?
Chromatin. Yes, chromatins shorten and thicken. Become what? Visible. Chromosome. Yes, become chromosome. So chromosome ni adalah visible. Sebab kenapa kita kata visible? It can be seen easily under microscope. So itulah dia. So time ni chromatin is shortened and thickened to become visible chromosome. Okay, and then ada lagi tak? What will happen to the nuclear envelope? Disappear. Disintegrate. Disintegrate. Dia tak disappear, kita tak boleh nak kata dia disappear. Nuclear envelope, what will happen? Disintegrate. 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 Integrate, yes. Istilah dia adalah macam mana ni? Disintegrate. What is mean by disintegrate? Apa maksud disintegrate? Dia akan, kita nak kata terpecah-pecah. Dia akan terpecah-pecah Dia akan terpecah. And then what happen to dia, kita ada satu lagi kat dalam nucleus, iaitu dipanggil nucleus apa? Nucleus. Nucleolus. What happen to the nucleolus? Disappear. Disappear. Okay, so pening kat sini. Caranya saya nak minta you guys buat adalah macam ni je. Okay. Memang kalau dalam kelas saya akan minta you guys lukis. So, apa yang you guys kena lukis adalah saya bahagikan yang ni kepada diagram and stage. Okay, so ada berapa stage? 4. So ada, sorry lah ini saya tak tersusuk, tak kemas. Okay, so awak lukiskan, this one is apa mula-mula? Apa mula-mula stage dalam mitosis? Prophase. Okay, prophase. Nanti awak completekan malam ni Esok saya nak tengok dan kita akan discuss dan you guys kena submit. Saya nak tengok lukisan you guys. Biasanya lukisan korang memang akan ada silap nanti. So daripada situ saya nak identify dan kita akan tengok sama-sama. Okay, and then tambahkan 4 kolom. 1, 2, 3, 4. First column is for, mana pen tadi? Chromosomal behavior. Chromosomal behavior. Okay, apa chromosomal behavior? Contohnya prophase tadi. Apa yang berlaku? Chromatin condense and thicken become Chromosome. chromosome. Yeah, visible chromosome. Itulah dia. And then sebelah ni adalah you guys kena buat nucleolus. What happened to the nucleolus? Disappear. Okay, and then kat sini adalah nuclear envelope. What happened to the nuclear envelope here? Disintegrate. Sebenarnya bila you guys buat macam ni, sebenarnya nampak simple sangat. Walaupun dalam nota awak tu banyaknya perkataan, tapi bila awak simplify, sebenarnya mudah je. Okay, and then the last one is spindle fiber. Gentian gelendong tu. So spindle fiber kat sini, what happen? During prophase, spindle fiber begin to form. Okay. So the rest ni awak completekan. Okay, lukis sekali dan tuliskan nama setiap stage ni dan completekan. For example, saya bagi tahu untuk nucleolus, kita tak cerita pasal during metaphase, in anaphase tak ada, so dash saja. Sama juga nuclear envelope, kita dash dan dash. So the rest ni nanti awak completekan. Okay, so itu sahaja, saya tak nak panjang-panjang. So apa benda yang kita akan discuss esok? Diagram ni, completekan Boleh? Boleh.